Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dan selamat malam, salam sejahtera. Yang saya kasihi, yang amat berkhidmat, Saudara Lim Guan Eng, Ketua Menteri Pulau Pinang, barisan pimpinan kerajaan Pulau Pinang, rakan-rakan saya, Saudara Zairil, Dr. Ong Kian Meng, abang saya, Dr. Zulkifli, seterusnya saudara-saudari yang dihormati sekalian. Saya agak teruja sebab ingat ke Tan Sri Abdul Aziz akan datang. Sebab kalau dia datang, saya nak ajar dia sebelum dia air dia kena goncang betul-betul. Tapi dia tak datang. And understandably kenapa dia tak datang. Sebab kalau tengok kepada presentation yang pertama yang dibuat oleh Dr. Ong Kian Meng, terlalu banyak nombor dan angka. UMNO cannot cope with that. Too many numbers. And saya malam ini pun akan does it work? Oh, di remote. Tak payah. Okay, tak apa. Next slide. So have to. Okay. Baik, malam ini saya akan cuba bentangkan beberapa fakta-fakta lain selain daripada yang diberikan oleh Dr. Ong Kian Meng tadi. Yang pertama, I think the first and most important fact that everyone has to accept ialah Pakatan Rakyat telah menang pilihan raya umum yang ke-13. Kita telah menang, dia boleh kata apa yang dia nak kata, but what matters is in our heart, and we know that we have won the last general election. Dia mencuri pilihan raya ini dengan 4 cara. Itu yang saya sebutkan sebagai 4P. Pertama, saya ingat rakan-rakan saya ada sebut bahawa kita sebenarnya telah dikalahkan dan ditipu dalam pilihan raya 2-3 tahun sebelum kita buang undi pun, oleh kerana daftar undi itu tidak betul dan penuh dengan hantu, dan juga pelbagai penyelewengan yang telah dibuat oleh SPR. Mana ada in this world, dalam dunia ini ada kita boleh pergi mana-mana in this world, tidak ada dalam negara, dalam dunia ini yang mana Suruhanjaya pilihan rayanya tidak boleh mengendalikan dakwah kekal. Kalau you tak boleh jaga dakwah kekal, you letak jawatan lah ramai-ramai. How difficult it is. Sebab di India 1 bilion dia dah pakai dakwah kekal ini 20-30 tahun. No problem. Tak ada timbul masalah yang ada sekarang. Hanya di Malaysia yang mana dakwah kekal itu kalau tak goncang betul-betul dia tak kekal. Only in Malaysia. Kemudian saudara-saudari, kita berdepan dengan media yang paling teruk dalam dunia. Ada media perdana dekat sini tak? Because I want to tell you, you are the worst in the world. Tidak pernah ada macam itu. Kalau in my work, masa dekat Petronas dulu, I've gone to almost 34 countries in the world. Termasuklah negara yang paling ninkemput sekali in this world. I've gone to former communist country. Saya pernah pergi Turkmenistan, Uzbekistan. I've gone to Chad, I've gone to Sudan, Ethiopia, Mauritania, semua. TV3 ni bagus sedikit daripada Turkmenistan. Sikit saja. Bila kita berdepan dengan media dan propaganda macam ini tiap-tiap hari, the fact that kita masih lagi menang undi popular, maknanya kalau media kita bebas, kita mesti menang 60% undi popular. Kemudian di Pulau Pinang, Saudara Lim Guan Eng jadi mangsa. Saya dapat banyak bukti daripada balik pulau. Dia beli undi tak malu-malu. Dulu orang kata nak rasuah bawah meja. Sekarang atas meja pun dia rasuah dah sekarang. Tak malu. Dan dia bukan rasuah hanya dalam 2 minggu berkempen. Dia dah rasuah 4 tahun yang dulu. Prim 1, Prim 2, Prim semua dia dah bagi.
Sepatutnya kalau dia dah rasuah macam itu, menggunakan wang kita, BN, boleh tak? Kalau paling kurang lah, with that kind of bribery, I would have expected BN to at least win 145 seats lah, not only 133 seats. Dan yang terakhir sekali, 4P yang menyebabkan kita kalah sudah tentu ialah kerana persempadanan oleh kerana rakan sebelah kiri kita ni yang tak hadir ni sepanjang masa berat sebelah. Dia tak tahu seksa sebenarnya jadi wakil ataupun calon di kawasan parlimen yang ramai pengundi. Kalau Barisan Nasional tempat dia bertanding, Nazri Aziz contohnya, ada lebih kurang 20,000 orang lebih pengundi, dia kena bersalam 10,000 orang je. Saya dengan On Kiaming kena bersalam 70,000 tau. 70,000 shake hands. In places like Penang, in places like Selangor, which I will show after this, of course, the disparity is so huge. That's why we end up with a result that is only possible in Malaysia. I know that Zahid Hamidi buat kenyataan yang paling angkuh dan sombong hari ini. Katanya kalau tidak mahu sistem yang begini, boleh pergi ke negara lain. Di negara lain pun ada sistem first past the post. Tetapi oleh kerana Suruhanjaya pilihan raya itu adil, beza di antara kerusi yang paling besar dengan kerusi yang paling kecil tidak banyak. Sebab itu kalau undi popular 53% sudah tentu di mana-mana di negara lain di dunia ini, of course the coalition that gets 53% of the popular vote will definitely be the government of the day, unlike Malaysia. Sebab itu kita tidak terkejut melihat tindak balas dan juga kemarahan rakyat yang serta-merta diluahkan selepas keputusan pilihan raya diumumkan. Pakatan Rakyat, saya pun bekerjasama dengan saudara Gobind Singh Dio, dengan saudara Dr. Hatta daripada PAS, daripada DAP, untuk kita kumpul seberapa banyak bukti. Dan sehingga hari Isnin 13 Mei 2013, hari Isnin minggu ini, kita sudah dapat 237 laporan penipuan. Dan macam-macam penipuan. Yang paling hebat yang kami dapat setakat ini adalah di kerusi Parlimen Besut yang ditandingi oleh Menteri Pelajaran kedua yang baru dilantik, Datuk Seri Idris Yusof. Di Besut contohnya, laporannya is very shocking. Kerana 24 pegawai SPR diarahkan untuk menyerahkan kertas undi kepada wakil BN. Dan dibayar RM100 kerana serah undi. Kertas undi kosong. Keesokan harinya, one of these SPR officers felt out of conscience that it was wrong. She went back to collect the empty ballots, dan lo and behold, sudah tentu kertas-kertas undi itu sudah pun dipangkah. Bila pangkah itu tak ada satu pun untuk Pakatan Rakyat, semua BN punya. Kemudian kita ada banyak kes, termasuk satu di Serdang sendiri yang dilakukan di Puchong, yang mana pengundi dinafikan hak kerana orang lain telah mengundi. Bagi saya, ini adalah bukti yang paling kukuh bahawa hantu-hantu wujud dalam daftar pengundi kita. Kalau tidak ada phantom voters, how come when you as a genuine and bona fide voter, when you turn up to vote on that morning, you were told that someone else had come earlier and voted on your behalf? Sebab itu, di kebanyakan tempat yang berlaku seperti ini, pegawai SPR kata, tak apalah, diam-diam, boleh undi sekali lagi. Sebab dia tahu dengan wujudnya kejadian seperti ini mengesahkan bahawa pengundi hantu wujud. Maknanya kad pengenalan diberikan kepada orang yang berbeza supaya orang itu boleh mengundi 2-3 kali menggunakan nama ataupun identiti orang lain, dan hantu-hantu inilah yang membenarkan UMNO Barisan Nasional merampas Putrajaya walaupun rakyat Malaysia telah menolak mereka dalam pilihan raya umum yang lepas.
Sudah tentu kalau di Pulau Pinang kita ada banyak laporan mengenai beli undi. Saya tunjukkan beberapa laporan. Semua setakat ini yang kita dapat. Oleh kerana kita nak yakinkan kepada rakyat bahawa penipuan ini berlaku secara berleluasa, we want to prove to everyone that the fraud and irregularity is systemic and systematic. Sebab Barisan Nasional akan kata, kalaulah betul ada berlaku penipuan, kenapa boleh menang di Pulau Pinang? Kenapa boleh menang di Selangor? Kenapa boleh menang di Kelantan? Terengganu ada syik. Sebabnya ialah kerana orang Pulau Pinang, orang Selangor, orang di tempat-tempat yang banyak menyokong kita, orang di negeri-negeri ini terlalu menyampah dengan UMNO Barisan Nasional yang mengundi itu terlalu besar. Bawa hantu pun tak boleh menang. Tetapi di kawasan-kawasan yang mana persaingannya itu lebih sengit, apabila ada penipuan secara tersusun dan sistematik yang bermula daripada SPR, maka sudah tentu keputusannya itu akan berubah. Dan sebab itu kita mengenakan syarat yang cukup penting. Setiap laporan yang dihantar kepada kita mestilah mempunyai laporan polis, mestilah pengadu itu sanggup untuk membuat akuan bersumpah, mestilah ada bukti-bukti lain kerana kita nak tunjukkan bahawa penipuan yang berlaku dan penyelewengan ini berlaku secara sistematik di seluruh negara. Ini yang saya rasa di Puchong dan ada beberapa lain lagi yang lain. Semuanya ada laporan polis, ya. Sebab itu saudara-saudari, soalan yang ditanyakan kepada Datuk Seri Anwar dan juga pimpinan Pakatan Rakyat, kenapa kita mengadakan himpunan Black 505 untuk kita bantah dan tipu keputusan pilihan raya? Saya telah sebut sebelum ini bahawa kalau kita tidak lawan penipuan ini, tak guna kita masuk pilihan raya lepas ini. If we don't correct it now, if we don't push them to the wall and pressure them to concede and give concession that even if you want to have your media, even if you want to bribe the voters, you must make sure that there are certain reforms that have to be done with our electoral system. I tell you, everyone who is present tonight, there is no hope for election and democracy in this country. They cheat today, they will cheat tomorrow, they will cheat again in 5 years' time because they have been cheating for the last 55 years, saudara-saudara. Dan pandangan inilah yang disokong dan dikongsi bersama oleh beratus-ratus ribu rakyat Malaysia yang telah turun menyertai himpunan-himpunan hitam yang bermula di Kelana Jaya minggu lepas. Kita telah buat di Kelana Jaya, Batu Kawan, Ipoh, Kuantan dan Ulu Tiram, dan anggaran KASA, the most conservative estimate would have put that nearly 400,000 citizens have come and joined to protest electoral fraud committed by UMNO Barisan Nasional in the last general election. Sebab itu, cuba tengok yang ni. Kalau ikut Rais Yatim, and thank God he's no longer there. Kalau ikut estimate Rais Yatim, mengikut formula dia, ada lebih kurang 2,000 orang dekat situ. Kalau ikut Najib, yang hadir semua itu semuanya Cina, semua Cina. Macam kita ambil seluruh Kuala Lumpur, kita cakap orang Cina hari ini jangan buat apa, semua pergi stadium ramai-ramai. I was there. And we wanted to try and to test the kind of popular anger towards the fraud. So we deliberately made sure that we only tweeted and on Facebook only to see how many people will turn up. Hari itu saya sampai di Kelana Jaya pukul 7. Saya kata saya sembahyang maghrib dulu. Masa itu saya doa maghrib lama betul. Saya kata dapat 10,000 orang pun cukup baik dah. Kau tak malu kita? The rally was supposed to start at 9 PM. Saya sampai 8 malam. Sampai-sampai itu semua orang dah mulakan rally itu tanpa pimpinan. Because
The stadium was packed and jammed. They were so bored waiting for it. Actually, on that day, the rally goers started without the pimpinan. I don't know who the hell was giving the speech masa saya mula-mula masuk. Kerana kemarahan yang membuak-buak oleh rakyat. And it's not a Chinese phenomenon, it's not a Malay phenomenon, it is a Malaysian phenomenon, saudara-saudara. And it is perfectly understandable, kita faham. Kerana tidak ada manusia yang waras yang boleh menerima penipuan. Who in their right mind can tolerate fraud and daylight robbery seperti mana yang dibuat oleh UMNO Barisan Nasional. Sebab itu bila kita buat di Kelana Jaya, that many people turn up. Bila kita buat di Batu Kawan, 120,000 orang Pulau Pinang turun. Bila kita buat di Kuantan, di Ipoh, di Ulu Tiram, walaupun kita kena tukar last minute, yang turun pun masih lagi berpuluh-puluh ribu saudara-saudari, dan gelombang ini akan berterusan, dan insya-Allah kita akan akhiri gelombang ini di Kuala Lumpur. Saya minta supaya 100,000 orang Pulau Pinang turun ke Kuala Lumpur apabila dipanggil. Boleh? Baik. Itu dari sisi kemarahan yang nyata. Pada masa yang sama, kita juga ada pasukan-pasukan yang jelas yang akan meneliti setiap satu. Kita ada pasukan yang sekarang melakukan analisa keputusan secara terperinci. We will a team that is looking at a quantitative analysis is ongoing now, because we are sure when you look at the detailed number and results, you are bound to find irregularity and pattern of cheating, as well as I am so sure that we will be able to empirically disprove tuduhan Barisan Nasional bahawa ini adalah tsunami Cina. Kita juga ada satu pasukan siasatan yang sedang meneliti setiap bukti yang disampaikan, dan saya ada sebut di ceramah-ceramah bahawa if for the last 2 years I dedicate my life to chase cows in the condo, and people, kita selama ini mengejar pencuri lembu, lepas ini kita ramai-ramai tumpukan perhatian kejar pencuri undi kita yang telah menipu pilihan rakyat. Dan insya-Allah berdasarkan semua keputusan ini, Majlis Pimpinan Pakatan akan buat keputusan untuk memfailkan petition. I only need to caution one thing. Filing an election petition is an extremely expensive affair in Malaysia. One petition paling kurang memerlukan RM50,000 at the minimum cost. If we are fighting 30 parliamentary seats, we will require 1.5 million. Kalau tambah lagi kerusi-kerusi negeri, maknanya we have to prepare very deep pocket to face this. That's why we will discuss and see the way forward for this. Tetapi yang paling penting ialah what is in our heart, because we know we had won the last general election. Baik. Saya ada 3 fakta aja, don't worry. Second fact, kita tahu bahawa SPR tidak bebas dan sistem pilihan raya di Malaysia sekarang adalah berat sebelah. Kita semua tahu kegagalan SPR, daftar yang tidak bersih dan dakwat yang tidak kekal. Sebab itu minggu depan, dengan persetujuan rakan-rakan daripada Pakatan Rakyat dan juga dengan NGO-NGO lain, kita akan melancarkan kempen supaya seberapa ramai rakyat Malaysia melancarkan dan membuat laporan polis kerana dakwat yang sepatutnya kekal itu tidak kekal. We will make sure and we appeal to as many Malaysians as possible to launch a police report starting from next week to complain and to make it formal that SPR has failed in its most important duty and simplest duty to make sure that the ink was supposed to be indelible in the first place. Dan yang paling penting yang saya nak tunjukkan malam ini ialah soal persempadanan oleh SPR yang tidak mewakili suara rakyat. Sebab itu walaupun kita menang undi popular, tetapi mereka masih lagi bertakhta di Putrajaya. Baik.
Kita tengok analisa semua kerusi-kerusi ni, kita tahu kerusi yang paling ramai pengundi adalah kerusi kapal di Selangor, 144,159 pengundi berdaftar. Kerusi yang paling sedikit pengundi adalah Putrajaya, 17,591 pengundi berdaftar. Kalau kita tengok taburan kerusi parlimen mengikut jumlah pengundi dan juga kerusi-kerusi yang telah dimenangi mengikut keputusan pilihan raya umum yang lepas, saudara-saudari tengok, this is actually using some statistical analysis. I'm not a mathematician, but this is a simple mathematical analysis. Sebab itu kalau PN ada ni, dia pening kepala sekali lagi. It's too much numbers, they can't understand this. Kalau kita teliti semua 222 kerusi parlimen dan kita plotkan 222 kerusi parlimen itu mengikut quartile. Selalunya orang guna standard deviation dan sebagainya, kita tunjukkan quartile. Maksudnya untuk quartile pertama, pengundi kosong hingga 17,591 ada satu kerusi Putrajaya, iaitu BN menang satu. Kemudian quartile yang seterusnya ialah kerusi-kerusi yang pengundinya 17,591 hingga 56,000 satu orang pengundi, ada 110 kerusi demikian seluruh Malaysia, and not surprisingly PN won the bulk of it, 99 seats, and Pakatan only won 11. And the trend is quite obvious as you move towards higher quartile where you have more voters in a single constituency, Pakatan will win more and more seats. Kuartal ketiga, kerusi-kerusi di antara 56,000 pengundi hingga 78,000 pengundi, BN menang 23, Pakatan Rakyat menang 32. By the time you hit 78,000 and above, Pakatan Rakyat menang 46, BN menang 10. Salah satunya itu kerusi Najib. So, kalau kita buat taburan seperti ini, saudara-saudari, jelas bahawa oleh kerana persempadanan itu tidak adil, kerana kawasan-kawasan bandar lebih banyak pengundi berbanding dengan kawasan-kawasan kubu kuat BN dan juga di kawasan di Sabah dan Sarawak. Sebab itu kita dapat keputusan yang demikian. Kalau kita ambil persempadanan sedia ada ini dan kita fikirkan simulasi taburan kerusi parlimen yang lebih adil, you know that the current scatter and composition of parliamentary seats are not fair and not reflective of the demography of the country. What should have happened, seperti mana yang disebut oleh saudara Lim Guan Eng tadi, sepatutnya perbezaan di antara satu-satu kerusi parlimen itu tidaklah sebegitu besar. Banyak kaedah yang digunakan dan ini salah satu contoh kaedah yang boleh digunakan untuk menunjukkan bagaimana taburan kerusi itu sepatutnya lebih adil and more reflective of the demography. You take first and foremost, this is mathematical analysis, you take the median number. Kalau kita ambil median, maknanya purata kerusi yang paling ideal sepatutnya dalam 56,000 orang pengundi satu kerusi. Because that's the ideal, the median. Kalau kita buat keputusan and syarat bahawa each parliamentary seat will not deviate within 25% of the median. Maknanya kalau kurang pun hanya boleh kurang 25% daripada 56,000. Kalau lebih pun lebih 25% saja. And even this number is considered high by many people. Ada yang menyebut 15%, ada yang menyebut 20%. I put for the sake of argument 25%. If you do that, keputusan yang sepatutnya kita dapat daripada pilihan raya umum ke-13, termasuklah dengan segala penipuan, dakwah tidak kekal dan sebagainya, kalaulah persempadanan itu lebih adil kepada rakyat, BN akan hilang 19 kerusi kerana kerusi-kerusi yang kecil dan sedikit pengundi itu akan digabungkan supaya pengundinya itu lebih mirip kepada median, lebih kurang 42,000 orang satu kerusi. So BN will lose 19 seats if the boundary and delineation of the seats are more reflective of the
demografi. Di antara 42,000 pengundi hingga 70,000 pengundi, kita assume status quo, no change. Dan kemudian kerusi-kerusi besar yang ditandingi kebanyakannya oleh Pakatan Rakyat, you have to split. So that Kapar will be 2 parliamentary seats, for example. Serdang will be 2 parliamentary seats. Kalau kita buat ini, BN akan hilang 19 kerusi kerana digabungkan, dan Pakatan Rakyat akan tambah 20 kerusi kerana kerusi yang kita menangi itu dipecahkan. Dan kalau kita ambil keputusan ini, saudara-saudari, maka sepatutnya keputusan yang lebih tepat dengan undi popular paling kurang Pakatan Rakyat sepatutnya berada dalam lingkungan 109 atau 110 kerusi. Barisan Nasional berada antara 113 hingga 117 plus minus 4 seats because of statistical deviation. Maknanya, what is most important, kalaulah sistem pilihan raya itu adil, persempadanan itu adil, sepatutnya the seats won by Pakatan Rakyat is more or less the same with the seats won by Barisan Nasional, even taking into account all the bribery, all the fraud, all the pengundi hantu, everything else. Even with that, Barisan Nasional would have still lose this election kalaulah SPR itu adil dan persempadanan itu lebih adil. Sebab itu, saudara-saudari, maka fakta yang ketiga ini Barisan Nasional tidak boleh dispel. It's very glaringly clear. Undi popular di seluruh negara, Pakatan Rakyat dapat 51%, Barisan Nasional 47%, bermakna bahawa Kerajaan Persekutuan Barisan Nasional adalah tidak sah di mata rakyat. Some people are very diplomatic. Zairil is very diplomatic, and Zairil say that federal government is a minority government. I will go beyond that. I will say that it is an illegitimate government. Apatah lagi kalau kita tengok undi popular di Semenanjung. Undi popular di Semenanjung, Pakatan Rakyat menang 53%, BN menang 46%. There is a differential of 7% popular votes. In other countries, kalau 7% difference popular votes ni, dia dah panggil landslide. Menang besar. Hanya di Malaysia, kita menang 53% di Semenanjung, tetapi kerusi parlimen kita di Semenanjung lebih kurang sama banyak dengan Barisan Nasional di Semenanjung. Sebab itu, saudara-saudari, I'm coming to the end. We have no choice but to push for electoral reform in this country. Ramai orang tanya, what's the end game? Apa yang kita nak buat? Ini cadangan saya. Cadangan saya, media ada. Kalau ada Tan Sri Aziz lagi bagus, dia akan terkejut, dia jatuh mati dekat sini. Sebab tuntutan kita yang pertama untuk reformasi sistem pilihan raya, kita menuntut peletakan jawatan semua anggota SPR. We want a complete removal of every single member of the election commission and totally replaced by new members in a newly reconstituted and impartial and independent election commission that can only be brought with the whole discussion and agreement of Pakatan Rakyat and NGOs as per se. Yang ini kita akan berjuang habis-habisan, kita akan terus tuntut sehinggalah keseluruhan ahli-ahli Suruhanjaya Pilihan Raya diganti 100% dengan orang yang lebih jujur, yang lebih baik dan tak reti menipu berbanding dengan yang ada sekarang. And Najib is under extreme pressure. He is under extreme pressure internally. He is under extreme pressure from us externally. And Najib by default under pressure, he will crack. Dan kalau kita terus tekan Najib, orang yang akan dikorbankan adalah pengurusi SPR dan ahli-ahli SPR. The first korban dalam pilihan raya kali ini. Yang kedua yang kita tuntut sebagai sebahagian daripada reformasi sistem pilihan raya ialah
kita mahukan pilihan raya semula di kerusi-kerusi yang telah dibuktikan berlaku penyelewengan, terutamanya di 30 kerusi Parlimen Marginal, kerana kerusi ini akan berjaya membersihkan semula kerajaan yang tidak sah di Putrajaya. Pakistan has done it. All other countries with some shred of dignity would have done the same thing, and if Barisan Nasional has any dignity left, they would bow to the public demand that at least if they are sure that they have the support in these 30 parliamentary seats, jangan takut, tanding semula di 30 kerusi parlimen ini. Dan yang terakhir ialah sebagai sebahagian daripada proses yang perlu berlaku tahun ini. Constitutionally, our country must go through a new redelineation exercise this year. Without 2/3, UMNO Barisan Nasional cannot complete that exercise. They must come and they must talk to us and they must respect the voice of the people, and Pakatan Rakyat will make sure that persempadanan semula itu adalah adil dan melambangkan suara rakyat Malaysia, mengambil kira beberapa prinsip dan formula seperti mana yang telah dibincangkan selama ini. Jadi akhir sekali saya nak tutup. Ada satu lagi slide yang tak ada. Oh, tak ada. Okey. I want to say this. We have to fight. We have to fight them in the court. We have to fight them in the streets. We have to fight them in parliament. If we don't fight, they will continue to cheat, saudara-saudara. Sebab itu, walaupun dia kata pilihan raya umum sudah berakhir, walaupun dia mempersoalkan kononnya kenapa kerajaan-kerajaan negeri kita meneruskan pentadbiran, there is a big difference. Bezanya ialah kerajaan kita di Pulau Pinang, di Selangor, di Kelantan, kalau ada Suruhanjaya pilihan raya baru yang adil, yang bebas, kalau pilihan raya baru dipanggil bila-bila masa, saya pasti saudara Lim Guan Eng tidak gentar untuk bubar dan kita lawan sekali lagi. Yang takut mereka, bukan kita. We are not afraid. In Penang, you have over 60% popular votes. We have over 55% popular votes in Selangor. We know we have won without cheating and without fraud. Under a new SPR, we can fight in a clean election anytime, you name it, it's you. Tapi mereka takkan berani. Sebab itu we have to fight, because unless we change the system and unless we achieve a concession towards a better, fairer, more independent election system, Malaysians of all creed and background, we will be continuously cheated by Barisan Nasional over and over again because they have no shame. Mereka tak malu, mereka tipu dan mereka akan terus tipu, saudara-saudari. It is dangerous for the country when people, especially the younger ones, begin to question the faith in the electoral and democratic system. Sebab itu akhir sekali saya minta supaya saudara-saudari terus bersama-sama, kita mesti terus persoalkan, sokong kerajaan yang sah di Pulau Pinang, di Selangor, di Kelantan, terus lawan dan persoal kerajaan yang haram di Putrajaya. Bila ada perhimpunan baru, saya minta semua turun ramai-ramai pakai baju hitam, only with pressure that we can crack them and get what is right and fair for Malaysian. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much.